PM. Terus bersama Zaliha. Baik, terima kasih Menawar. Assalamualaikum, selamat pagi kepada Profesor Madya Dr. Suryani Arifin yang merupakan pengarah pembangunan Akademik Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan juga Antarabangsa Universiti Teknologi Malaysia UiTM. Prof, soalan berlega-lega di kalangan pelajar, ibu bapa dan juga penjaga. Banyak sebenarnya yang kalau boleh kita cuba ingin rungkalkan dalam 10 minit ini. Senario-senarionya, kalau yang cemerlang bagaimana, kalau yang barangkali tidak berapa cemerlang bagaimana, ada yang mungkin nak bekerja terus selepas dapat SPM sebab ada sebenarnya bidang-bidang kerjaya yang tidak memerlukan kelulusan degree dan juga diploma. Sebagai mukadimahnya, Prof mungkin boleh kongsikan sejauh mana berubahnya situasi sekarang berbanding dahulu bila merujuk kepada pilihan yang dibuat oleh para pelajar selepas mendapat keputusan SPM. Okey, terima kasih Zaliha ya. Sama. So alhamdulillah, terima kasih juga kepada pihak SPM kerana menjemput kami di sini cuba berkongsi hala tuju pendidikan selepas pelajar-pelajar ni lepasan SPM ya. So kalau kita boleh lihat situasi sekarang di mana bila seperti yang dimaklumkan oleh Munawar tadi, 8 Jun adalah tarikh keramat pelajar-pelajar ini. 3 hari tak tidur. akan menerima hasilan usaha mereka selama 2 tahun. So insya-Allah kita akan melihat kepada ada yang cemerlang, ada yang kurang cemerlang, ada yang mungkin ada peluang lagi untuk memperbaiki diri dan sebagainya. So timbul kalau dilihat di media sosial misalnya, kita akan melihat ada beberapa situasi. Lepas SPM nak kerja ke? Tak nak kerja kan? Bagaimana situasi itu? So bila kita melihat tu ada beberapa kita panggil conclusion lah. Kita boleh lihat di mana ada yang mereka ni sebenarnya ramai yang ingin mahu bekerja terus. Ya, sangat mahu bekerja terus. So di dalam media juga ada mengatakan bahawa ramai yang ingin bekerja. So mungkin disebabkan oleh ada beberapa sebab. Yang pertama adalah kos pendidikan yang tinggi. Dan juga mereka ini tidak mahu berhutang dalam pengajian mereka. So yang kemudian ada yang mengatakan bahawa gaji SPM nanti keluar lebih kurang macam gaji selepas sarjana muda atau diploma. Okay. So dan kemudian ada yang mengatakan itu pilihan mereka sendiri, ingin mereka berehat selepas SPM dan sebagainya, dan juga sentimen-sentimen di mana walaupun ada sijil belum confirm ada kerja. So ini kita melihat situasi sekarang. So di Institut Pengajian Tinggi di UiTM sebenarnya kita melihat kepada selepas lepasan SPM, kita melihat kepada kepentingan pencarian dan menimba ilmu. Of course kan. Dan ini dengan menimba ilmu, calon atau pelajar-pelajar dan Malaysia boleh melahirkan seorang individu yang berkemahiran tinggi. Okay? Prof Madya, kalau boleh saya tanyakan sebelum Prof jelaskan lebih lanjut. Mentaliti ataupun persepsi arah kerja kalau sijil tu pun macam tu juga. Kalau yang seolah-olah jadi hindrance ataupun tidak memotivasikan mereka untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Apa kesan jangka panjangnya sekiranya mereka mengambil langkah tidak mahu menyambung pelajaran, terutamanya mereka keputusan yang tidak begitu memberangsangkan, impak jangka panjang. Okey, sebab tu untuk kita sebagai Institut Pengajian Tinggi, kami visi dan misi kami adalah untuk melahirkan graduan yang harmonis dari segi intelektual, rohani, jasmani kan. So oleh itu kami menyediakan beberapa peluang. Selain daripada lepasan SPM, kami menyediakan beberapa peluang untuk menyambung pelajaran yang kita panggil lifelong learning. Di mana kami perluaskan pengambilan, bukan sahaja bila masuk universiti, bukan sahaja lepasan SPM sahaja. Dia boleh bekerja dahulu, kemudian dengan pengalaman yang mereka ada terdahulu, mereka boleh masuk ke Institut Pengajian Tinggi. So yang kita panggil di apel, iaitu akreditasi kita panggil mengambil
disediakan portfolio lah, dia perlu sediakan portfolio untuk menunjukkan bahawa pengalaman bekerja sebelum ini dapat masuk ke Institut Pengajian Tinggi. So mereka boleh bekerja belajar dalam sepenuh masa atau separuh masa. Saya barangkali sebahagian besar dari para pelajar kita sebenarnya dah tahu ketika mereka mengambil jurusan masuk tingkatan 4 terpendidik, dia dah tahu dia nak buat apa, dan dengan harapan usaha yang ditaburkan yang telah pun dicurahkan, bila dapat keputusan SPM itu nanti memudahkan lagi untuk ke IPTA, IPTS dan sebagainya. Bagaimana pula dengan sekiranya plan itu tidak daripada plan A dah diverted kepada plan B, keputusannya tidak begitu merangsangkan. Bagaimana dari segi motivasi pelajar? Okey, saya tak dapat buat accountancy ke engineering ke apa, saya terpaksa berpindah ke pilihan yang mungkin barangkali tidak dilihat begitu selari dengan apa yang mereka tidak begitu menarik dengan apa yang mereka inginkan. Okey. So perkara di Institut Pengajian Tinggi, terutama di Universiti Teknologi Mara, kita bukan sahaja menimba ilmu dari segi ilmu pengetahuan, kita juga membantu mereka dari segi skill. Okey. Kemahiran lain, kemahiran komunikasi, lifelong learning, entrepreneur. Di UiTM juga kita menitik beratkan entrepreneurship supaya mereka ini mempunyai minda entrepreneur. Bukan minda entrepreneur tu dia berani menghadapi risiko dan sebagainya. So apabila contohnya pelajar ini tidak cemerlang laluan kerjaya itu, mereka tersasar daripada apa yang diinginkan. So dengan harapan supaya mereka ini boleh bersedia walau apapun cabaran yang mereka akan hadapi lah. Ada beberapa laluan kerjaya yang tidak memerlukan sijil ketika itu juga. Kalau nak jadi flight attendant misalnya, SPM dia ambil yang muda-muda. Terus lepas habis SPM terus masuk. Jadi lepas tu you nak study part time ke, nak buat PJJ ke, laluan itu ada sebenarnya. Jadi pada peringkat pelajar, pengalaman Prof Madya Doktor sendiri, sejauh mana sebenarnya para pelajar kita ini diberikan laluan ataupun diberikan penerangan tentang apa sebenarnya hala tuju yang lebih berserta dengan backup plannya sekali. Okey, kalau ini tak dapat masuk UiTM lah katakan. Apa plannya selepas itu? Sejauh mana mereka ni diberikan info yang secukupnya supaya mereka dan juga ibu bapa, penjaga boleh membuat keputusan yang sebaiknya lepas SPM. Jadi bolak-balik ni tidak berlaku selepas dapat result. Terima kasih dengan soalan itu, Zaliha. So insya-Allah kami di Universiti Teknologi Mara sentiasa bersedia untuk memberikan penerangan dalam konteks profesional bidang kami. So di UiTM kami ada unit kerjaya dan kaunseling. So begitu juga di untuk hari Sabtu dan Ahad ini, 10 dan 11 hari bulan selepas keputusan SPM 8 Jun, kami ada mengadakan Expo Selangkah ke UiTM. Okay. Di seluruh Malaysia. Kami menyediakan platform ini di semua kampus, 34 kampus, state ada 12 state. So pada 10 dan 11 Jun kami menyediakan satu platform di mana ibu bapa dan calon pelajar dan juga bakal-bakal PJJ dan sepenuh masa, separuh masa boleh datang beramai-ramai di situ. Kami menyediakan semua fakulti akan bersedia di situ untuk tanyalah soalan apapun yang terbuku di hati lah. InsyaAllah. Cuba pandangan peribadi saya, Prof Madya, sebab kalau sekiranya ada peluang untuk melanjutkan pelajaran ke IPT, sekiranya ada beasiswa ataupun penjamban dan sebagainya, sekiranya ada laluan tersebut, bukankah sepatutnya pelajar cuba untuk mendapatkan, sebab untuk peningkatan kerjaya pada masa akan datang, kita tidak boleh terpengaruh dengan dia tu drop out, boleh je. Jadi mungkin itu kes-kes minoriti dalam persaingan yang semakin banyak sekarang. Saranan Prof Madya Doktor sendiri kepada para pelajar lepasan SPM, sekiranya tidak mahu ke IPTA, tidak mahu ke IPTS, apa laluan yang sepatutnya mereka fikirkan supaya kerana keputusan yang dibuat sekarang akan memberi kesan pada kehidupan mereka akan datang? Setuju Zaliha. So sebenarnya kita ada di Malaysia ini, alhamdulillah kita ada beberapa laluan. So pelajar boleh memilih. Ada option di situ selain daripada ke IPT, Institut Pengajian Tinggi. So mengikut bidang dan minat masing-masing,
juga mengikut keputusan yang layak atau tidak kepada program-program berkenaan. Dan selain daripada itu, mereka boleh pergi ke matrikulasi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga mereka boleh ke politeknik untuk kemahiran, kan? Dan juga mereka boleh ke tingkatan 6 untuk menghadapi STPM 2 tahun akan datang. So itu adalah laluan-laluannya, dan juga kita memberi peluang kepada TVET untuk kemahiran dan sebagainya lah. Yang penting lepasan SPM perlu ada satu indication bahawa kita perlu ada sijil untuk recognize, dan juga ada menimba ilmu pengetahuan seterusnya lah. Kalau boleh sebab kita tanyakan dulu lagi soalan kepada Prof. Madya, jelas sering dia kaitkan dengan bukan tak nak belajar tapi kosnya tinggi, nanti kena ambil pinjaman, nanti kena bayar balik, tidak semua bertuah mendapat beasiswa. Jadi sebagai menyaksikan begitu banyak kemasukan pelajar tiap-tiap tahun ya, Prof, apa saranan yang Prof mungkin boleh berikan kepada mereka bagaimana untuk memastikan aspek keuangan itu tidak terlalu mengganggu perjalanan mereka sepanjang menjadi seorang pelajar? Okey. Terima kasih soalan itu, Rehat. Ini berkaitan dengan KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, ingin melaksanakan pendidikan anjal dan fleksibel. Saya perasan tadi Munawar dan juga kita ada memaparkan berita itu. So ini adalah salah satu usaha kementerian untuk memastikan kos pendidikan dapat dikurangkan. So dengan pendidikan anjal ini, pelajar-pelajar boleh menyusun perancangan mereka sendiri takluk kepada program akademik mereka. Mereka boleh kita panggil merancang sumber-sumber keuangan, sumber-sumber keuangan mereka untuk memastikan mereka mendapat kemahiran atau sijil yang mereka harapkan supaya mereka boleh terus dengan laluan kerjaya yang mereka inginkan, insya-Allah. Saranan Prof Madya juga kepada para ibu bapa penjaga khususnya, sekiranya keputusan anak-anak itu tidak seperti yang diinginkan, ada yang berkata tak apa, ini bukanlah pengakhirannya, ini permulaan kepada sesuatu yang baru. Apa yang mungkin Prof Madya boleh kongsikan ataupun barangkali sarankan kepada para ibu bapa untuk terus memotivasi anak mereka, apa juga keputusannya 8 Jun ini? Okey, alhamdulillah. So sebenarnya kalau kita punya pesanan perkongsian kepada ibu bapa, apa pun yang mereka perolehi pada selepas 8 Jun pukul 10 pagi. 10 pagi. So sebenarnya peluang itu terbuka luas. Bukan sampai pada tahap 8 Jun tidak gagal atau cemerlang, itu that's it. So kita buka luas di Institut Pengajian Tinggi di UiTM. Sebenarnya kita menawarkan banyak program. Kalau daripada program medik, perubatan, kepada program perniagaan, culinary, sains komputer. So semua itu terbuka luas. So pilih sahaja, yang penting mohon program yang layak. Ya, betul. Kalau tak dapat masuk diploma, masuk sijil. Selagi ada peringkat untuk semua daripada orang. Diploma kepada asasi, tak dapat asasi matrikulasi. Even though di UiTM juga kami ada menawarkan pra-diploma. Baik. Di mana very minimum requirement untuk masuk ke dalam. Baik, selamat berjaya kepada semuanya. Terima kasih Prof Madya kerana sudi bersama kami pagi ini yang sempat dikongsikan beliau. Profesor Madya Dr. Surani Arifin dari bahagian Akademi Antarabangsa Universiti Tun Haji Mara UiTM, pejabat timbalan Naib Chancellor. Bercakap tentang kemahiran, ramai yang sebenarnya masih lagi tidak mengetahui potensi jana pendapatan dalam bidang pertanian, tanaman cili fertigasi bersama Kirubasani Nandarajan. Silakan dengan laporannya.